Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 6 akan membincangkan tentang rukun negara. Pengenalan rukun negara. Rukun negara diisytiharkan pada tahun 1970 semasa peristiwa runtuhan kaum pada 13 Mei 1969. Rukun negara ini boleh diamalkan oleh seluruh rakyat Malaysia dan perlu dijadikan sebagai pegangan, panduan dan amalan untuk mengukuhkan semangat perpaduan serta kecintaan kepada negara dan bangsa. Oleh itu, rakyat Malaysia perlu memahami 5 prinsip rukun negara ini. Objektif pembentukan rukun negara. Yang pertama, untuk mencapai perpaduan yang lebih erat. Yang kedua, memelihara satu cara hidup yang demokratik. Yang ketiga, mencipta sebuah masyarakat yang adil. Yang keempat, membentuk satu sikap yang liberal. Yang kelima, membina sebuah masyarakat yang progresif. Seterusnya, mari kita lihat maksud bagi setiap rukun negara. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada Tuhan dimaksudkan sebagai bangsa dan negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama rasmi persekutuan. Tetapi, agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam persekutuan dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warga negara atas alasan atau perihal agama adalah dilarang sama sekali. Jawatankuasa Penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan merosakkan bangsa dan negara. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing. Prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam rukun negara. Prinsip yang seterusnya ialah prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip kesetiaan dan ketaatan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Setiap warga negara perlu menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas kepada Yang di-Pertuan Agong dan negara. Di peringkat negeri pula, rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang di-Pertuan Agong. Penghayatan terhadap prinsip kedua mampu membentuk satu bangsa Malaysia yang patriotik dan bersatu padu kerana raja adalah payung negara yang menaungi seluruh rakyat di negara ini. Justru itu, institusi raja tidak boleh dicemari, diperlekeh atau dihina. Salah satu rukun negara ialah keluhuran perlembagaan. Rakyat perlu menerima dan mematuhi keluhuran perlembagaan negara iaitu sumber perundangan yang tertinggi supaya setiap rakyat negara ini mendapat hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara. Rakyat Malaysia perlu saling menghormati, memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah perbentukan perlembagaan negara. Kedaulatan undang-undang. Kedaulatan undang-undang merupakan rukun negara yang keempat. Kedaulatan bermaksud kekuasaan yang tertinggi. Prinsip kedaulatan undang-undang bermaksud undang-undang sebuah negara sebagai kuasa tertinggi yang mesti dihormati dan dipatuhi oleh semua pihak dan lapisan masyarakat. Prinsip kesopanan dan kesusilaan ini ialah salah satu prinsip rukun negara iaitu prinsip rukun negara yang kelima. Jadi, pengabaian terhadap prinsip rukun negara yang kelima ini akan memberi kesan yang negatif khususnya dalam tata cara kehidupan masyarakat. Berbagai tingkah laku negatif dan kehilangan nilai moral berlaku kepada ideologi yang disita khas untuk rakyat Malaysia. Antara kesan-kesan negatif jika rakyat Malaysia mengabaikan prinsip rukun negara yang kelima ini ialah akan hilangnya adab atau akhlak dan moral masyarakat, khususnya ketidakharmonian dan ketegangan antara kaum. Yang ketiga ialah kesejahteraan sosial makin tidak terjamin. Yang terakhir ialah hilangnya identiti nasional di peringkat kebangsaan. Usaha untuk menerapkan nilai rukun negara dalam masyarakat. Yang pertama, memantapkan program kesedaran awam oleh pihak kerajaan. Yang kedua, memupuk kesedaran sejak kecil. Dan yang ketiga, meningkatkan peranan pelbagai pihak. Terusnya, kesan-kesan apabila rukun negara diabaikan. Yang pertama, ketidakharmonian dan ketegangan antara kaum berlaku dalam masyarakat dari isu setempat hinggalah isu nasional. Yang kedua, wujud masalah perpaduan. Yang ketiga, kehilangan jati diri seseorang individu. Dan yang terakhir, semangat patriotik berkurang. Kesimpulannya ialah janganlah kita lupakan falsafah kebangsaan kita. Mungkin rukun negara tidak sesuai dijadikan mukadimah dalam Perlembagaan Malaysia, tetapi rukun negara perlu diberi satu akta khas supaya tidak lagi diabaikan oleh golongan pemerintah maupun masyarakat. Sekiranya rukun negara diamalkan dengan baik, diamalkan dengan cara mengikut prinsip-prinsipnya untuk mencapai segala matlamat rukun negara, Malaysia akan pasti menjadi lebih baik dan menjadi negara yang aman makmur. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.